Dia fikir cara dia. Dia kata tuan sibuk, raja besar mengatur dunia, sibuk, saya bimbang, kata dia. Saya takut tuan sibuk dalam kesibukan tu terlupa ke saya ni. Boleh jadi sampai 2 tahun, boleh jadi tak tahu selama mana lah. Dengan sebab itu saya sipas tu pun. Kalau nak kira hak skala memang lah sebutir. Tapi buat time saya dikurung gini, saya makan sekirak cerdas tahun lagi. Takut-takut tuan terlupa. Nabi Sulaiman kaku, tengok golek pala lagi tengok. Tu setara binatang. Manusia sepatutnya kita lebih lagi daripada tu. Pengajaran buat time banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh ambil daripada dia. Dan hak Tuhan buat ni sebenarnya binatang-binatang ni untuk keseimbangan alam. Bukan saya saja, ada lah tu, cuma kita tak faham, tak tahu apa hikmah. Secara keseluruhannya Nabi tak bui hapuskan mana-mana umat yang panggil, mana-mana kejadian Allah lalak kau walaupun tak molek lagi, ada kelebihan dia, cuma tak jumpa lagi. Sekurang-kurangnya melalui isyarat hak Nabi royak tu, lalat sebelah sayap dia tu ada racun dia, sebelah lagi ada penawar. Penawar dia tu boleh menghilangkan racun dia. Hak tu saja kok. Takut boleh banyak lagi. Tak jumpa lagi manusia tu. Tak jumpa lagi. Tak boleh proses lagi. Berapa banyak penyakit boleh diubat dengan penawar yang ada di sebelah sayap lalat. Tak tahu lagi. Banyak lagi lah hak lain tak tahu. Dengan sebab itu sekadarnya lah, bukan tak boleh kita bunuh. Boleh, namun kita tak hapuskan semua sekali dengan niat lagu tu, tak boleh. Walaupun sebab kita duduk sembuh lah ni lah nyamuk masuk nak apa, tak hapus, tak habis waktu tu. Sebab kejadian Tuhan memang ada maksud dia. Dia tak boleh habis, buat setengah mana pun dia gilai pun buat sementara. Adalah ikhtiar cara dia, ataupun dia jadi kohliah lagi kok, ataupun jadi kebal kok, boleh jadi belaka. Ini semua Allah SWT buat untuk dia mempertahankan diri dia. Lebah memang banyak lah faedah dia. Madu dia tu banyak faedah. Burung hudhud, ada setengah ulama kata sebab daging dia tu tak sedap. Daging dia tu tak sedap. Setengah ulama kata memang haram, tak boleh. Ada pula ulama yang lain yang kata sebab dia ni memang binatang yang cerdik juga. Boleh kita jadikan dia ni sebagai panduan, pedoman juga. Boleh kita jadikan sebagai pedoman. Sekurang-kurangnya mengenalkan sejarah. Kalau cicak baru ni dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dalam hadis yang lain lah, baru ni tak ada. Hak dia siup tu nak suruh besar lagi api, orang lain tak. Hak lain-lain tak, dia tu ada. Dia sebut ada kaitan dengan seorang Nabi. Hak ni pun ada kaitan dengan seorang Nabi juga, Nabi Sulaiman. Ma'liyala aral hudhud. Itu dalam Quran kan sebut Rana ni tak nak nampak burung hudhud. Rupanya dia pergi pandai-pandai, dia pergi sendiri. Dia pergi duk tengok berapa dia balik royak kan. Yang ni burung yang cerdik, kita boleh tupai dia. Hak lagu-lagu ni kalau dibenarkan maka mungkin boleh jadi dia tidak banyak semut pun nyamuk, boleh jadi terhapus, tak ada, susah. Sedangkan banyak yang kita boleh belajar daripada dia. Antaranya hak dalam kitab sebut, kalau orang nak cari air, mana ada, mana banyak air molek, burung ni jadi panduan. Semua dia terbang, dia turun, dia naik, cepat dia turun, katim molek, cepat dia turun. Benda tu jadi panduan. Dan banyak lagi hak manusia tidak tahu. Yakni hadis ini mengisyaratkan kepada binatang-binatang ni banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda yang kita boleh ambil manfaat daripada dia. Terutama kalau benda-benda tu sikit, kita kena jaga molek. Jangan mudah-mudah nak hapuskan. Apalagi kalau daging dia pula tak sedap, tak ada faedah mana, tak perlulah buat jadikan sebagai makanan. Banyak lagi hak lain. Hak ni kita buat untuk benda lain. Itu maksud hadis Nabi SAW ni. Bukan saya saja, dan bukan khusus dengan perkara ni saja. Ini isyarat saja. Banyak lagi benda lain yang mungkin ada faedah, kita boleh guna benda tu. Dan burung surat ni sebab dia jenis
mangsa dia makan sama dia gitu, jenis ganas. Dengan sebab itu setengah ulama kata tak boleh makan daging dia. Bila tak boleh makan daging dia, apa kita nak buru? Apa kita nak beli dia ni? Mampu saja, sia-sia. Ada hikmat lain tu buat. Untuk makan tak boleh. Itu sah. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan ini pun ada jasa juga. Jasa dia kepada seorang Nabi. Apa jasanya? Walaupun riwayat itu tidak sahih, tetapi adalah sebut. Jasanya dia lah yang bawa. Jadi dia kita kata pemandu, guide kepada Nabi Adam daripada pulau Serambi. Dia diturunkan daripada surga, jatuh situ Nabi Adam, bawa pergi ke Mekah. Buruk tu jadi panduan. Jadi ada kaitan juga. Sebab baru ni cicak ada kaitan dengan Nabi ni. Ni ada kaitan dengan Nabi ni. Hak ni kaitan dengan Nabi Adam. Walaupun itu tidak sahih, tidak sahih. Tetapi nak cerita di sini ada faedahnya, ada sejarahnya. Jadi kita kena ambil kira lah tu. Kena ambil kira lah tu. Terutamanya kalau zaman ni kan banyak orang boleh tahu rahsia binatang-binatang ni melalui kajian-kajian manusia juga. Kita boleh tahulah apa manfaat dia. Kita kena ambil. Jangan sia-siakan begitu saja. Kalau tak patut makan, tak payah makan. Kalau boleh makan, makan. Kalau binatang-binatang hak lain kan, jenis binatang buas, sporima, jenis makan terkan. Kalau burung, hak tak boleh makannya mengikut setengah-setengah mazhab. Kaedah dia iaitu dia makan dengan menyambar. Dia sama. Dan cakap, dia ada cakap. Burung-burung lagu ni biasanya dia ada cakap lagu. Dan ada lagu ni dia sifatnya kasar, kerah. Dan dia boleh mempengaruhi jiwa manusia. Seperti mana kalau makan sayur jadi sejuk, makan benda-benda tertentu jadi panas. Jadi panas. Begitulah juga. Ini pun dia ada pengaruh. Makan babi, pengaruh lagu ni. Ada kesan. Begitu juga lain-lain. Sebab itu yang tidak boleh. Tapi benda ni masih lagi benda khilaf. Hak Nabi SAW wayak ni, nahi ni nahi irsyadi orang panggil. Nahi irsyadi. Hak irsyadi ni boleh jadi manusia suatu ketika tak tahu benda tu, apa manfaat dia, apa faedah dia, apa mudarat dia. Dia tahu kemudian. Bila dia tahu, dia kena pakailah hak tu. Dia kena pakai hak tu. Jangan lepaskan peluang tu. Guna benda tu. Jangan sia-siakan. Itu irsyadi. Bagi orang yang mengatakan ini bukan bermakna tak boleh bunuh. Kerana apa? Nak jaga dia. Supaya zaman ni lah orang duk jaga panda kau, gapo kau dah. Pasal apa? Pasal binatang yang nak pupus. Kalau tidak tak ada. Mau pakak jaga tu gak. Betul lah ni apa maksud? Dengan maksud untuk kebaikan kita. Sebab setiap kejadian yang Tuhan buat ni ada faedahnya. Boleh jadi kita tak tahu lah ni, tak apalah. Biarkan orang kemudian korek, dapatkan rahsia dia. Bila dapat rahsia dia, kita boleh guna. Supaya buruh hatu. Orang zaman itu dia kata buruh hatu ni jadi alamat kepada orang mati saja. Dia tak tahu faedah lain. Zaman kemudian boleh tahu faedah dia. Itulah benda je. Kalau kita duduk kira dia tu bawa malam, bawa nahas saja, boleh jadilah. Kalau lok orangnya pakak bunuh habis. Tak ada dah. Tapi kalau lok ada faedah. Kemudian orang kemudian tahu, rupanya dia tak tidur tengah malam. Tengah malam orang lepas nak pergi makan, nak jaga apa ni, sawah. Orang tanam padi ke apa ni, tikus. Tikus tu jadi musuhnya. Dia makan padi. Bila lepas dia ni, dia pergi makan. Tu faedah. Sekurang-kurang nampak dah sakai kok. Hak lain-lainnya banyak lagi lah, kita tak tahu. Kita tak tahu saja. Ini tidak terhad setakat ni. Nabi SAW mengisyaratkan kepada benda ni ada faedah duniawi untuk kita. Itu irsyadi. Irsyadi ni maknanya faedah berkait dengan dunia. Bukan ada kena mengena dengan haram, dengan akhirat ke apa, tak ada. Itu berkait dengan dunia. Irsyadi sama ada perintah kau ataupun larangan ni, ada kadangnya kerana tu, kerana jaga kepentingan ataupun kebaikan manfaat duniawi kita. Itu orang panggil irsyad. Di sini adalah manfaatnya dari segi duniawi itu. Kalau nak kira dari segi daging dia tak sedap, banyak lagi hak lain hak halal tak sedap pun. Kau nak kira gitu.